Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan memperincikan keterangan dan tafsiran ayat yang ke-65 yang berkaitan dengan pertemuan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Yusha' bin Nun. Mereka telah bertemu dengan salah seorang daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada ayat yang ke-65 ni kita telah pun baca pada pagi semalam, yang mana ayat yang ke-65 ini ada beberapa kenyataan yang perlu kita memberikan perhatian. Yang pertama, dalam ayat ini dia menyebutkan mereka berdua menemui seorang hamba abadan min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Jadi hamba itu siapa namanya? Kalau kita buka dalam ayat dalam suratul Kahfi, kita tidak akan menemui nama sebenarnya. Cuma Allah menggelarkan lelaki itu adalah hamba daripada hamba-hamba Allah. Jika kita merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana hadis ini menyatakan setelah Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun sampai kepada satu batu besar itu, lalu mereka mendapati ada seorang lelaki, yang lelaki itu musajjan sauba, dia menutupi dirinya dengan satu kain. Jadi kalau baca ayat Quran tak dinyatakan perihal lelaki tu, tapi apabila kita gabung dengan hadis Nabi, kita ada maklumat tambahan yang kita dapat. Kemudian apa Nabi Musa buat? Fasallama alaihi Musa. Musa pun bagilah salam kepada lelaki yang sedang menutup dirinya dengan satu kain. Faqala al-Khadir. Nampak tak perkataan Khadir? Okey, jadi kalau ikut hadis ni, Khadir, kha dia berbaris di atas. Kita selalu sebut Khidir, tapi dalam hadis ni dia dibariskan dengan atas, Khadir. Jadi rupa-rupanya kalau merujuk kepada hadis ini, lelaki yang mereka cari selama ini adalah Khadir. Kenapa kita sebutkan dia Nabi Khadir? Sebenarnya Khadir ini para ulama tafsir berbeza pandangan. Adakah dia seorang nabi ataupun dia bukan seorang nabi? Ini berlaku perbincangan di kalangan para sarjana. Okey, tetapi ini dari sudut pengamatan saya ikut kepada beberapa sebahagian ulama lain mengatakan dia adalah nabi. Jadi apabila mereka menemui Nabi Khadir alaihi salam tadi, maka Nabi Allah Khadir dia memberikan reaksi setelah salam diberikan kepadanya. Dia kata, wa anna bi ardikas salam. Dia tanya, bagaimana salam di negerimu? Okay. Kemudian Nabi Musa pun dia kata, ana Musa, aku ni Musa. Okay. Adakah Nabi Khadir kenal Musa? Lepas tu Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel. Nabi Khadir dia kata, oh engkau Musa Bani Israel ya? Okey, lepas tu Musa jawab apa? Naam. Musa kata, ya. Okey, kenapa ada titik-titik tu? Dia ada sambungan hadisnya lagi. Nanti kita akan bacakan. Sebab tu dalam nota ni saya potong hadis tu mengikut keterangan ayat. Ayat ni berbunyi begini, saya ambil hadisnya begini. Sebenarnya hadis tu panjang, tapi saya potong mengikut keterangan ayat.
Okey. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari ni, ada dinyatakan lelaki itu adalah namanya Khadir alaihi salam. Kenapa dia dinamakan Khadir? Dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi SAW, innama thummiyal Khadir. Sesungguhnya dia dinamakan Al-Khadir annahu jalasa ala farwatin bayda, kerana apabila dia duduk di atas farwah. Farwah ni bermaksud tanah yang tidak ada mana-mana tanaman. Tetapi kalau Nabi Khadir ni duduk di atas tanah yang tidak mempunyai tanaman, fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra, maka tanah yang putih yang kosong tadi itu akan bergoncang dan di belakangnya telah pun menjadi hijau. Maknanya tempat tu akan jadi hijau. Sebab tu dinamakan Khadir. Khadir ni dikaitkan dengan warna hijau. Sebab tu kalau Nabi Khadir, kalau jika ada masa sekarang, penuh dengan tanaman hijau. Okay, itu pengenalan ringkas tentang Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay. Ayat nombor 61, ayat nombor 65 ni, kita kupas sedikit tentang kenapa Allah memanggil Nabi Allah Khadir ni dengan gelaran abdan min ibadina. Okey, bulatkan perkataan ibadina. Ibadina, hamba-hamba kami. Okey. Dia begini. Ini nota tambahan, maklumat tambahan yang saya tambah. Tak ada dalam nota bercetak, tetapi boleh perhatikan baik-baik begini. Kalau kita nak cari perkataan hamba, di dalam Al-Quran ada dua istilah. Ada dua kalimah. Kadang-kadang Quran menggunakan kalimah al-ibad. Kadang-kadang Allah menggunakan kalimah al-abid. Dua-dua bermaksud hamba. Tetapi kalau Allah guna al-ibad, seperti ayat 65 tu, ibadina tu, maksudnya dia ada huruf alif. Selepas huruf ba, dia ada alif menegak tu, ibad, dia akan merujuk kepada hamba yang taat. Macam tu. Tapi kalau Allah guna kalimah abid, merujuk kepada hamba yang tidak taat. Saya sebutkan contoh dalam ayat lain dalam Quran yang Allah menggunakan perkataan ibad. Tadi dalam nota, tak apa, boleh perhatikan. Nanti saya bagi maklumat ni pada nota yang baru nanti. Saya akan kepilkan sekali. Okay. Dalam surah Safat, ayat nombor 74, kita jumpa tak perkataan ibad? Illa ibadallahil mukhlasin. Allah kata, kecuali hamba Allah yang dibersihkan daripada kesyirikan. Okay, lepas ni kalau jumpa perkataan ibad, memang kebanyakannya merujuk kepada hamba yang salih. Tapi kalau Allah guna abid dalam Quran, ada beberapa tempat Allah menggunakan perkataan al-abid. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat 182, Al-Anfal ayat 51, Al-Hajj ayat 10, Fussilat ayat 46, Qaf surah nombor 20, ayat 29. Saya tunjuk contoh ayat dia bagi setiap kelima-lima maklumatnya. Okey, cuba kita tengok pada ayat yang ini. Jumpa tak perkataan lil abid? Allah kata, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil 'abid." Hamba-hamba yang tak taat ni, Allah kata, Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tapi abid dekat situ, hamba yang mana? Hamba yang tak taat.
Kita tengok contoh lain. Dalam ayat lain kita akan jumpa Allah kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ini merujuk kepada hamba yang tak taat. Allah kata Allah tak pernah buat zalim kepada hamba-hamba ni. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang tak taat. Contoh ayat lain, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Okey, jelas? Okey. Ini dari sudut penggunaan kalimah. Banyak dalam Quran yang dia ada makna seerti tetapi dia berbeza. Okey, seperti kalimah ibad dengan abid. Okey. Kita kembali kepada ayat 65 tadi. Ayat 65 ni, pertama kita tahu yang Nabi Khadir itu dia adalah hamba Allah yang taat. Pegang dulu maklumat ni, penting. Sebab karakter Khadir ni dia akan buat benda-benda yang Nabi Musa memang merasa pelik. Tapi kita kena tahu Nabi Khadir ni dia seorang hamba Allah yang salih. Okey. Kemudian tengok pada perkataan ayat atainahu rahmatan min indina. Okey. Ciri kedua Nabi Khadir ni Allah telah memberikan kepadanya rahmat. Jadi Nabi Khadir salah seorang manusia yang terang-terang dalam Quran mengatakan dia telah mendapat rahmat Allah. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, Nabi Allah Khadir ni dia dapat satu ilmu. Tapi orang kadang-kadang orang kata ilmu ladunni kan. Tengok ayat dia tu. Wa 'allamnahu min ladunna. Ladunna tu itu yang orang kata ilmu ladunni. Ladunna membawa maksud dari sisi kami. Jadi kalau orang kata saya dapat ilmu ladunni, maknanya dia kata dia dapat ilmu dari sisiku. Maknanya dia dapat ilmu dari sisi siapa? Allah. Siapa dia tu? Jadi dalam ayat ni ciri ketiga Nabi Allah Khadir, Allah telah mengurniakan kepada Khadir itu satu ilmu. Kita pegang maklumat tu. Jadi tindakan Khadir selepas ini yang kita akan baca pada ayat yang berikutnya, semua itu adalah berdasarkan apa? Ilmu yang Allah kurniakan kepada Khadir. Pegang maklumat tu awal-awal. Jadi ada tiga. Nabi Khadir ni ciri dia ayat 65, dia hamba yang taat, yang salih. Dia dikurniakan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengurniakan dia ilmu pengetahuan. Sebab itulah Musa pergi cari dia. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Okey, ayat berikutnya ayat nombor 66. 66 ni ayat yang terakhirlah di dalam nota bercetak yang ada pada tangan tentara perempuan. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Ayat 66 ni adalah lanjutan dia. Setelah Nabi Musa berjaya mencari Nabi Allah Khadir, dah kenal Nabi Allah Khadir tadi, maka Nabi Musa terus berkata kepada Khadir, boleh tak kalau aku nak ikut engkau dengan syarat engkau akan mengajarkan kepada aku daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Okey, kita kena gariskan perkataan daripada apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ini kena pegang maklumat ni supaya nanti tidak ada yang salah faham tentang Nabi Khadir.
Jadi Nabi Musa dia kata, boleh tak aku nak ikut engkau, nak jadi anak murid, nak berguru? Ilmu yang aku nak belajar tu ilmu yang apa yang telah Allah ajar kepadamu. Kenapa dia maklumat tu? Okey, kemudian ilmu yang Allah ajar kepadamu tu, kenapa aku nak belajar? Aku nak jadikan dia sebagai rusyda, sebagai petunjuk. Okey, begini. Perkataan rusyda, okay, cuba tengok dekat last sekali tu kan. Nota kertas yang last sekali tu rusyda tu. Okey. Dalam ayat rusyda, dia cuba perhatikan huruf ra, dia ada berbaris di hadapan kan? Dia boleh baca dua. Ar-rusydu boleh, ar-rasyadu pun boleh. Tapi kalau ra tu dia berbaris di hadapan, ar-rusydu dia membawa ilmu yang nak belajar tu, dia melibatkan keduniaan dan juga akhirat. Maksudnya kebaikan dia tu bukan sekadar dekat dunia tetapi juga merangkumi akhirat. Jadi Nabi Musa dia kata, ilmu yang aku nak ikut engkau belajar, ilmu yang Allah ajar kepada engkau wahai Khadir, tapi ilmu tu ilmu yang aku nak jadikan dia sebagai rusyda, sebagai petunjuk untuk kebaikan dunia dan juga hari akhirat. Okey. Daripada ayat ni ada dinyatakan hadis dia. Kita tengok hadis dia dulu, lepas tu baru kita masuk teladan. Okey. Ayat nombor 66 ni kata Nabi SAW, Nabi Allah Khadir datang jumpa kepada Nabi Khadir. Okey, dalam hadis ni kita dapat maklumat tambahan. Kalau sekadar ayat 66, kita hanya jumpa macam satu pihak saja kata. Macam Nabi Musa kata, aku nak belajar ilmu yang Allah ajar kepada engkau. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi Khadir dia membalas balik. Dia kata apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, dan engkau tidak mengetahuinya, manakala engkau pula berada di atas ilmu Allah yang Allah ajar kepadamu dan aku pula tidak mengetahuinya. Faham tak? Betapa merendah diri Nabi Allah Khadir ni juga. Nabi Allah Khadir kata, engkau pun sama Musa. Ada benda kau pandai, Allah ajar kepada engkau, aku tak tahu, kata Khadir. Nampak tak? Dia kata, apa yang aku pandai, Allah yang ajar pada aku, engkau pun tak tahu. Okey, jelas maklumat ni? Okey, jadi daripada ayat 66 ni, apa tindakan yang boleh kita belajar? Okey, dalam nota, saya hanya bagi poin saja. Tapi sebenarnya ada dalil-dalilnya. Nanti saya print daripada maklumat tambahan ni. Okey, begini. Nombor satu, apa dapat kita belajar sebelum kita menamatkan pengisian kita? Tindakan kita yang pertama, dalam menuntut ilmu, kita kena merendah diri. Nak dapat satu ilmu ni, jangan kita kena tunjuk kita seorang yang seperti orang yang tidak ada ilmu. Sebab tu Nabi Musa ni, kan darjat dia Rasul Ulul Azmi. Betul tak? Rasul Ulul Azmi. Tapi punya nak dapat ilmu ni, dia sanggup merendah diri belajar orang yang di bawah dia. Kalau dari sudut darjat, Nabi Musa ni sudah pasti boleh kata Rasul nombor 3 lah selepas Nabi Ibrahim. Sebab kan Isra' Mi'raj kan Nabi Musa duduk langit ke-6, Ibrahim langit pertama. Jadi Musa ni di antara ranking Nabi yang sangat mulia. Tapi kenapa sanggup berjalan berjauh-jauh, jumpa pula dengan seorang manusia yang dari sudut darjat bawah pada dia? Kenapa? Semata-mata mencari ilmu. Sebab tu belajar ni kena rendah diri. Sebab tu kita sokong dengan hadis lain di riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, ma tawadda'a ahadun lillahi rafa'allahu. Nabi kata, tidaklah seseorang yang mempunyai sifat tawaddu', merendah diri kerana Allah, melainkan Allah pasti mengangkat darjatnya. Dia ni sebenarnya apa-apa pun keadaan, kalau kita rendah diri, sebenarnya Allah yang akan muliakan kita semua. Kita masuk paling penting menuntut ilmu.
Mungkin kita pernah belajar dengan guru lain. Tiba-tiba kita belajar dengan guru ni. Kita nampak guru ni macam tapi menuntut ilmu kita kena rendah diri. Okey, jelas ya, untuk ilmu. Okey, yang kedua. Kalau nak belajar, belajarlah dari orang yang menguasai sesuatu ilmu. Yang betul-betul dia menguasai sesuatu bidang. Sebab tu Nabi Musa dia cari Khadir. Sebab Allah bagi tahu pada dia kan, dia lebih tahu daripada engkau wahai Musa. Mula-mula kita belajar hadis malam tu. Okey. Jadi yang kedua ni kita kukuhkan dengan suratul Nahli ayat nombor 43. Allah mengatakan fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Allah kata justru itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Okey. Tindakan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan apabila kita sebut bab ilmu saja, mesti sandarkan ilmu itu kepada Allah. Kan kita faham ayat 65 tadi, ayat 66 tadi. Ingat tak Nabi Musa cakap apa? Aku nak belajar ilmu yang Allah ajar kepada kamu. Ingat tak hadis tadi? Khidir kata apa? Aku hanya tahu apa yang Allah ajar kepada aku. Maksudnya menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Jangan mentang-mentang kita belajar tinggi-tinggi sampai kita lupa nak mengkaitkan ilmu yang dapat tu semuanya adalah dari Allah. Buktinya, kita sokong dengan suratul Nahli ayat 78. Ayat ni Allah bagi tahu pada kita faktanya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun. Allah telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa pun. Betul? Tapi macam mana kita menjadi pandai sekarang? Ilmu tu dari siapa? Dari Allah. Okey, last sekali, akhir sekali kita nak tutup dengan tindakan keempat. Kalau cari ilmu, carilah ilmu yang bermanfaat. Sama ada untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini yang Musa sebut tadi. Aku nak belajar dengan kau wahai Khadir, moga-moga ilmu itu menjadi rusyda. Okey, jadi kita sokong kuatkan maklumat itu dengan hadis Nabi. Ini doa ini kalau boleh jangan ditinggalkan dibaca pada setiap subuh. Ini Nabi buat. Tiap-tiap pagi Nabi baca. Doanya apa? Nabi kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ketika saya baca sebelum kita sanggup. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Saya baca terjemahan dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Ni doa ni kalau boleh jangan ditinggalkan dibaca setiap pagi. Inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Apa-apa pun mesti ilmu dulu ke depan. Sebelum rezeki, sebelum amal. Tapi ilmu yang macam mana? Nafi'an, yang bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi pada keesokan paginya. Tunggu saya membawa nota yang baru, InsyaAllah. Bermula daripada ayat yang sebab tadi ada penambahan maklumat. Saya akan beri bermula daripada ayat nombor 65 sampailah 110 ayat, insyaAllah. Moga-moga ada manfaat pengisian pada pagi ini. Bertemu lagi kita insyaAllah pada hari berikutnya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبلا توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.